Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi seluruh kepimpinan Masjid Zainal Abidin, para asatizah, guru-guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian sirah. Tajuk malam ni mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Kita review sikit tajuk yang lepas mengenai rahsia pemilihan Semenanjung Tanah Arab sebagai tapak pancaran agama Islam, yang mana Allah telah memilih Nabi yang memimpin umat akhir zaman adalah Nabi yang berasal daripada tanah Arab. Sedangkan Nabi-Nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Mesir, ada di Palestin, ada di belah negara Iraq dan lain-lain tempat. Namun akhirnya Allah telah memilih Nabi yang untuk memimpin umat akhir zaman selepas Nabi Isa alaihi salam adalah daripada tanah Semenanjung Tanah Arab, iaitulah di bumi Mekah. Di sana kita telah bahaskan bagaimana Mekah merupakan pusat, dia duduk tengah-tengah, yang telah memudahkan agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dan benua-benua yang lain. Sehingga dengan begitu cepat dibanding perkembangan agama-agama lain, merebak sehingga sampai di belah Afrika, bermula dengan Mesir, merebak di tengah Asia, memasuki melalui negara-negara Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, sehinggalah telah sampai kepada seluruh benua yang ada di atas dunia ini, termasuklah kita di belah Nusantara. Jadi kita masuk tajuk kita pada malam ni. Kata pengarang buku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lagi selepasnya. Ini adalah sebulat suara umat Islam. Di dalam agama dikenal sebagai perkara yang mesti dipercayai, iaitulah akidah. Jadi tak boleh ada orang kata ada lagi nabi lain. Tak boleh ada orang kata ada lagi nabi yang diutuskan untuk umat Melayu. Ada ke tak orang ngaku? Ada. Sejak wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang ngaku jadi nabi. Antara yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia ni bukan setakat jadi ngaku jadi nabi, tapi memiliki pengikut yang sangat ramai. Sehingga terpaksa sampai tahap berlaku perang besar antara pemerintahan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal perang dia, perang Yamamah, yang telah mengorbankan banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan akhirnya Musailamah terbunuh ketika perang Yamamah tersebut. Dan terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab ni, menarik juga kisah Musailamah ni terbunuh apabila dia dibunuh oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ni sebelum masuk Islam dia pernah membunuh orang yang sangat rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah dan dia ni masih lagi duduk di Mekah. Lalu kemudian Hindun binti Utbah cari orang yang boleh balas dendam dia untuk bunuh seorang lelaki bernama Hamzah. Kerana Hamzah ni dia telah membunuh banyak anak beranak Hindun. Hindun ni siapa? Isteri Abu Jahal. Ayah dia Utbah dibunuh oleh Hamzah ketika dalam perang Badar. Jadi kemudian dia ini diupah oleh Hindun untuk bunuh Hamzah ketika perang Uhud. Lalu dalam perang Uhud ni, dia inilah yang jadi
Orang yang duduk dalam perang tapi duk uting, duk siap sedia cari sasaran yang akan dibunuhnya hanyalah Hamzah. Jadi kerja dia tak terlibat secara langsung dalam perang berlawang-berlawang ni. Dia nak cari sungguh orang yang patut dia bunuh, kerana dia dijanjikan dengan upah yang sangat lumayan bagi dia untuk hidup dia, kerana nanti dia akan dimerdekakan, kerana dia adalah hamba. Lalu ketika perang sedang berkecamuk ni, dia pun dapat celah, dia pun lontar lembing dia. Akhirnya dia pun berjaya membunuh Hamzah. Lalu lepas bunuh Hamzah ni, orang lelaki ni yang berkulit hitam ni, dia pun baliklah habis perang Uhud. Selesai perang, balik tuntut nak jadi orang yang merdeka. Baiklah, dia merdekakanlah dia. Tapi bila dia merdeka ni, dia ni identiti dia dah lah orang kulit hitam, dah lah orang daripada jauh Afrika, pernah jadi hamba. Orang wadak layan je ke dia. Jadi perasaan dia ni macam sama je, merdeka ke tak merdeka ke, sama je. Jadi akibatnya, rekahkan cerita, berlakulah pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah, dia pun jadi takut. Pasal apa? Dia pernah membunuh pak saudara baginda Rasulullah. Dia pun lari daripada Mekah ni. Dia pergi ke Taif. Duduk dia di Taif. Bila dia duduk di Taif ni, dapatlah berita yang macam mana? Mu tahu ke dak, Muhammad ni dah ampunkan orang-orang yang pernah bermusuh dengan dia dulu. Siapa yang dia ampunkan? Tak lain tak bukan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anak Abu Jahal. Memang Ikrimah ni waktu nak pembukaan kota Mekah, Ikrimah ni dialah satu-satunya orang yang sempat berlawan. Orang lain takut tang belaka dah ketika pembukaan kota Mekah ni. Ikrimah ni nelang oleh kerana dia anak Abu Jahal. Tapi kalah waktu pembukaan kota Mekah, Ikrimah lari. Tapi akhirnya dia dapat berita, Ikrimah pun diampunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pun nasihatkanlah ke dia, mungkinlah balik. Mungkin Muhammad akan maafkan kamu. Lepas tu dia pun balik. Lepas dia balik ni muslimat sampai di Madinah. Sampai di Madinah. Rasulullah pun waktu tu satu ketika tengah duduk bersama para sahabat. Lepas tu nampaklah dia. Rasulullah panggil dia. Mu ke yang bunuh Hamzah? Ya, aku bunuh Hamzah. Tolong ceritakan kat aku. Dia pun cerita. Kemudian lepas pada dia cerita, Hamzah ni keadaan lepas dia mati sangat menyedihkan. Rasulullah sangat sedih tengok jasad pak dara dia apabila jasad Hamzah ni dicincang, dibelah, dibuang isi dalam organ-organ dia, dipotong hidung, potong telinga, dikuburkan sedemikian rupa. Jadi Rasulullah sedih tengok jenazah pak dara dia. Tapi bila dah tahu cerita sebenar, dibunuh sekian-sekian, namun akhirnya kata Rasulullah, dia tak mampu nak berhadapan dengan orang yang membunuh pak dara dia ni. Menyebabkan bagaimana dia dah masuk Islam ni, lepas jumpa Rasulullah masuk Islam. Tapi bila dia mengenangkan Rasulullah ni, tidak boleh nak berhadap dengan dia oleh kerana kenangan-kenangan akan peristiwa Sayyidina Hamzah, menyebabkan dia bersumpah dalam diri dia. Dia kata, kalau sebelum ni aku pernah membunuh sebaik-baik manusia, nanti pasti aku berjanji aku akan bunuh sejahat-jahat manusia. Dan akhirnya peristiwa perang Yamamah lah, dia terlibat dalam pasukan perang Yamamah bersama para sahabat radhiyallahu anhum, dan akhirnya dialah yang jadi pembunuh kepada Musailamah Al-Kadzab yang ngaku jadi nabi. Baik. Jadi selepas Musailamah ada lagi ni ramai ngaku jadi nabi ni, dan tak terkecuali kita juga negara Malaysia pun ada ngaku jadi nabi. Terkenal lah, orang kenal belaka Rasul Kahar, ataupun kita kenal Rasul Melayu. Tubik dalam berita dia didakwa di Mahkamah Selangor. Kemudian dia buat kenyataan, dia kata akhirnya saya nak letak jawatan lah
Jadi Rasul Melayu ni senang katanya nak ngaku. Lepas tu letak jawatan pula. Ini Rasul Kahar. Dan antara dakwaan dia adalah surah Yasin tu turun untuk umat Melayu. Sedap mulut dia. Yasin turun untuk umat Melayu. Tapi itulah dia, dalam negara kita pun ada. Oleh yang demikian, menyatakan Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, ini adalah satu bentuk akidah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna masali wa masalal anbiya min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa'ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Rawahu Syaikhani. Bila maksud rawahu Syaikhani, dua ulama hadis yang terkenal mengiktiraf hadis ni sebagai hadis yang sahih. Siapa dia? Syaikhani, dua orang, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi level hadis ni level yang kuat. Maksud dia, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki. Lalu ia membinanya dengan baik dan mempercantikkannya kecuali pada tempat sekeping batu bata pada satu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, "Mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala nabi." Jadi hadis ni nak menunjukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ibarat sebuah bilik, sebuah bangunan dah nak siap dah, tinggal seketul je. Pok masuk seketul lagi, siaplah rumah. Jadi agama ini dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lengkaplah agama Islam. Jadi comellah lalu. Pertautan antara hubung kait dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah para anbiya terdahulu adalah bertujuan memperkuat dan memperkemas sebagai kesimpulan dan penutup, seperti kita dapat faham daripada hadis berkenaan. Ini tegas sekali melihat di mana para dakwah anbiya seluruhnya bersandarkan dua benda. Jadi inilah perbahasan kita pada malam ni. Dua benda ni. Pertama, akidah kepercayaan, dan yang kedua, perundangan. Dari segi akidah kepercayaan langsung tidak berubah sejak zaman Nabi Adam hinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, iaitulah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, mensucikan Allah dari sifat kekurangan dan percayakan hari akhirat, hisab amalan. Pada kepercayaan tersebut, dan Nabi juga menyokong dan menegaskan apa yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu daripadanya. Nabi Adam sama, bawa risalah mentauhidkan Allah. Nabi-nabi lain sehinggalah Nabi Isa. Cuma masyarakat ni yang antaranya yang pernah menyeleweng agama Islam, antaranya pengikut Nabi Isa. Jadi suka hati dia bawa satu teori, satu pendekatan Tuhan Trinity. Bila merujuk Tuhan ni, dia merujuk tiga benda. Jadi inilah dia nak menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sama je. Allah wahid satu. Qul huwallahu ahad. Syurga, neraka sama. Dosa, pahala sama. Jadi benda-benda ni sama di sudut akidah kita. Walau bagaimanapun, akidah sama je, dah ribu tahun dah kita ni. Namun di sana yang perlu dibahaskan adalah mengenai perundangan, mengenai syariat, mengenai peraturan-peraturan yang terkandung di dalam agama. Hak ni yang membezakan kita. Perundangan pula bertujuan mengatur kehidupan sesebuah masyarakat. Peribadi manusia adalah berbeza kualiti dan kuantitinya sesuai dengan pengutusan seorang Nabi itu. Sebab tasyrik bukanlah menyampaikan perkhabaran, tetapi bertujuan untuk mengadakan dan mewujudkan masyarakat yang sempurna. Sudah pastilah di mana masa dan keadaan sesuatu kaum itu
memberi kesan dan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan perundangan, sebab timbulnya undang-undang itu adalah demi maslahah dan kepentingan manusia untuk dunia dan akhirat. Jadi Nabi Adam syariat dia macam mana? Zaman tu zaman beranak kembar. Antara syariat dia kahwin silang. Kembar ni laki puang. Jadinya puang belah A kena kahwin laki yang beranak belah B, dan begitulah sebaliknya. Syariat zaman dia. Zaman Nabi lain pula syariat. Tauhid sama sahaja. Dan antara syariat yang paling kerah yang pernah diutuskan adalah syariat zaman Nabi Musa alaihissalam. Contoh dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Apabila Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya kamu zalim pada dirimu sendiri. Mu ambil sembahyang binatang lembu jadikan sembahyangmu. Maka hendaklah kamu kena buat apa? Mu taubatlah. Tapi taubatmu macam mana? Faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu sendiri. Nampak tak syariat zaman dia? Syariat zaman Nabi Musa ni, cara taubat dia kena bunuh diri sendiri. Tengok. Kalau syariat ni ada zaman kita macam mana? Sudah pastilah tahap dia lain. Maka itulah kerahnya syariat pada zaman tu sesuai dengan masyarakat yang hidup pada zaman tu. Bani Israel. Bani Israel ni orang jenis fikiran macam mana? Baru selamat tengok laut terbelah. Mukjizat Allah tunjuk depan mata. Laut boleh berhenti. Terhenti laut. Terbelah. Ada jalan tengah-tengah. Selamat di lalu lari. Siapa di semenanjung Sinai? Allah tunjuk pula tentera Fir'aun. Anyuk tenggelam. Tapi bila siapa kat Sinai, macam-macam khainah yang buat. Macam-macam khainah yang nak kata kepada Nabi Musa. Yang akhirnya siapa tahap? Mukjizat tengok belaka dah ni. Jelas-jelas depan mata ni. Mereka bukan orang lain, pengikut Nabi Musa sendiri. Mana kata kalau kefahaman kita kok, sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Gitu. Tapi akhirnya menyekutukan Allah, syirik pada Allah, nyambil lembu dok sedarang, jadikan Tuhan mereka pula. Padahal mukjizat depan mata. Jadi ini perangai orang Bani Israel yang mana syariat sesuai dengan watak dan perangai yang hidup pada zaman itu. Baik, yang berikutnya syariat yang ada pada zaman kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa musaddiqan lima bayna yadayya minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Membenarkan apa yang dihadapanku ialah Alkitab At-Taurah dan menghalalkan separuh apa yang diharamkan ke atas kamu dahulu. Ya, ada yang syariat zaman Rasulullah mengiktiraf apa terkandung dalam Taurah, dan lalu juga ada yang dikurangkan sebahagiannya. Untuk itu kita tengok sikit apa yang disebut oleh kitab kitab fiqh mazhab Syafi'i ataupun kita kenal sebagai fiqh manhaji. Jadi muslimin muslimat, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahun ke-10 Hijrah, 1 tahun sebelum wafat baginda Rasulullah, ketika baginda berada di haji yang terakhir, haji wada' dia, ketika berada di Jabal Rahmah, Jibril mari aturun wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kami sempurnakan agama ini bagi kamu, telah kami cukupkan nikmat-nikmat aku ke atas kamu, dan telah aku redha Islam ini sebagai agama kamu. Allah nak istiharkan bahawa Islam ni komplit, sempurna. Dari segi benda kita nak kira. Dari segi sosial, dari segi kemasyarakatan, dari segi keluarga, dari segi kepimpinan,
dari segi kenegaraan, dari segi hubungan diplomatik antara orang Islam dengan bukan Islam, antara negara Islam dan bukan negara Islam, mengenai peraturan perang. Di sana ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tidak boleh bunuh orang tua, orang wanita, kanak-kanak, orang lemah. Tidak boleh merosakkan tanaman ketika berlaku punya perang. Sempurna agama ini diatur untuk umat Islam. Dan tidak terkecuali di sana adalah mengatur mengenai jenayah. Jenayah macam mana? Membunuh orang, mencuri barang orang, membuat khianat kat orang. Islam pun mari peraturan berkenaan. Ada yang bila dia ucapkan syahadah, nak buat tawaran dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, boleh tak? Nak nego dengan Rasulullah, boleh tak Rasulullah? Aku ni nak dah Islam kan, tapi aku nak minta zina tu longgarlah sikit, boleh di zina. Nak nego dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah ni dia punya jawapan pun bijak juga. Dah mu nak zina. Mu suka ke kalau kakak mu berzina? Dah. Mu suka ke kalau adik perempuan mu zina? Dah. Mu suka ke kalau mak mu zina? Dah. Maka dak jangan buat. Oh, kata apa tak apalah. Jadi muslim-muslimat, berkaitan dengan jenayah inilah yang telah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dan di sana bila bercakap berkenaan dengan jenayah, ada 3 bahagian pecahan dia. Pertama qisas, kedua hudud, ketiga ta'zir. Hudud dan qisas adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, di gazet qat'i. Tidak boleh diubah. Kemudian ta'zir inilah yang mengikut wewenang pemerintah yang ada pada zaman berkenaan. Zaman Abu Bakar ada ta'zir sendiri. Zaman Osman ada ta'zir yang berbeza dibanding dengan zaman Umar. Umar pernah menaikkan qada hukuman kepada peminum arak sehingga kepada 80 kali sebatan yang asalnya hanyalah 40 kali sebatan. Jadi di sana ada benda-benda yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah berbeza mengikut keadaan dan kesesuaiannya. Dan antara yang kita boleh bahaskan pada malam ni adalah berkenaan dengan masalah syarikah. Kita ambil sikit. Kerana syarikah ini dalam persepsi masyarakat moden, bila Al-Quran mari berkenaan dengan hukuman kepada pesalah mencuri ini, iaitulah dengan hukuman potong tangan. Maka sudah pastilah di sana masyarakat moden dia punya persepsi macam mana ni potong tangan. Potong tangan ni kan macam mana dia nak basuh berak, macam mana dia nak buat kerja-kerja dia. Sebelum kita meletakkan kesalahfahaman kita, mari kita bincangkan secara akademik sebagaimana yang disebut oleh fiqh manhaji ini supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Baik. Curi ni satu benda yang semua orang tak sukalah. Motor hilang, kereta hilang, piti hilang, banyak benda yang menyebabkan kerugian pada orang yang tak bersalah. Di sana ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum dijatuhkan hukuman syarikah. Kalau gugur tak sempurna mana-mana syarat yang disebutkan ni, maka tak boleh sama sekali dijatuhkan hukuman syarikah. Apa dia syarat yang perlu kita tahu? Kalau dalam fiqh manhaji ni ada 8 syarat yang mesti dipenuhi. Dan kalau tengok pada Endaman Syariah Terengganu yang diteruskan pada tahun 2002, di sana kalau tuan-tuan tengok diperincikan lagi sehingga 20 syarat. Baik, syarat pertama yang disebut oleh kitab fiqh manhaji, mestilah balik. Jadi budak-budak darjah 6, darjah 5, darjah 4, mereka ni ambil barang orang dekat kedai mana-mana ke. Contoh saya buat jalan cerita. Budak dapat UPSR cemerlang, dapat 5A, 6A. Pada mak dia pun nak beri hadiah penghargaan pada anak yang cemerlang ni, bawa pergi kedai emas. Pilih barang kemas untuk beri hadiah pada dia. Okey, beli gelang tangan. Belang-belang pilih gelang tangan ni, anak dia ni ambil loket, ambil rata tekak. Secara tak sedar ambil dalam meja. Jadi ambil dalam meja tak bayar, yang bayarnya hanya gelang tangan.
Jadinya bila lepas bayar gelantangan pun lagi, orang jual ni tengok loket ni macam tak ada. Cek-cek dalam CCTV, tengok bodoh yang dengan mak dia tadi ambil barang rata tekak ni. Carilah dalam pasar raya, jumpa bodoh ni. Kak, adik anak ni, bodoh ni ambil tadi barang, dia tak bayar lagi. Cek-cek ada barang. Nah, masa tu ada saksinya lagi, Pak Gad 2-3 orang. Dan dia tengok dengan celah barang tu ada dalam kocek dan pula bukti pula. Ada bukti CCTV pula. Gagah kokoh ni. Maka bodoh ni boleh disabitkan kesalahan mencuri kalau mengikut undang-undang Islam. Apa hukuman dia? Potong tangan. Tapi rupa-rupanya di sana, kalau orang yang belum balik, tidak boleh disabitkan kesalahan demikian. Adakah terlepas? Tidak. Di sana berpindah pada takzir yang mengikut kesesuaian yang dipikirkan oleh Tok Hakim sesuai dengan keadaannya pada waktu berkenaan. Yang kedua, berakal. Maka akal ni senanglah. Kalau dia ni orang yang tengah mabuk mungkin dia lepas isap apa-apa ke, tak sedar, maka tak boleh nak sabitkan kesalahan tu. Yang berikutnya, tidak dipaksa. Ada orang paksa dia, kalau mu tak ambil barang tu, ni adikmu, aku tembak adikmu ni, mungkin ambil barang tu, mungkin masuk kedai ni, mungkin buat sekerja sekian, maka dia tidak boleh disabitkan juga dengan kesalahan mencuri. 3. Yang keempat, harta yang dicuri mestilah cukup qadar yang ditetapkan. Nisab dia cukup. Nisab dalam Islam ni macam mana nisab mencuri? Mestilah minimal nilaian barang yang dicuri, nilaian dia adalah 1/4 dinar. Sedina berapa gram emas? Emas 999 ni. Sedina 4.25 gram emas. Dan qadar dia mestilah mengikut nilaian qadar semasa waktu dia mencuri. Tak acilah ambil qadar ni qadar tahun 2000 dulu, tak boleh, mesti qadar semasa. Jadi andai kata kita buat kiraan senang, 1 dinar emas bersamaan dengan RM1,000. Misal kata dia lain-lain tu ikut qadar semasa, tapi kita ambil nilai mudah RM1,000. 1/4 dinar bersamaan, kalau kita ambil 1,000 tadi, 250 riyal. Maka kalaulah apa barang yang dicuri, curi air mineral, curi pen, curi buku, curi pinggang, curi benda-benda yang di bawah nilaian RM250, maka sama sekali tidak boleh disabitkan kesalahan, hukumannya sampai tahap potong tangan. Adakah terlepas kalau dia curi air mineral? Tidak, masih lagi disabitkan. Tapi salah dia hukuman macam mana? Takzir mengikut kebijaksanaan hakim. Dan andai kata di sana dia cukup macam budak tadi. Tak. Budak tadi tak layaklah segi budaknya. Tapi barang kemas tersebut, kalau cerita pasal rata tekak ni, dia bukan 1 gram dah. Dia pergi kepada 5 ke 10 gram. Maka nilai yang 1 gram berapa sekarang? Mungkin 300, mungkin 200,500. Maka kalau sampai tahap 5 gram, lebih pada 1,000, maka syarat nisab cukup. Syarat nisab cukup dan syarat umur 17 tahun. Balik dah. Syarat apa lagi? Syarat berakal. Sedar, cerdik budak ni. Maka cukup budak umur 17 tahun ataupun 20 tahun mungkin. Namun di sana ada lagi syarat-syarat lain yang mesti disemak. Syarat berikutnya adalah mestilah barang yang dicuri dari tempat simpanannya. Dalam bahasa Arab, fi hirzin. Curi dalam Islam, dia mesti curi barang yang disimpan. Baru dikira curi yang layak untuk potong tangan, untuk jatuh hukuman potong tangan. Tapi barang yang dicuri berkenaan, kita ni kan, kalau masjid kapung ke, surau kat kapung-kapung ke, mayang ni, nak mayang isa ni. Dia bawa motor kan, kunci motor tu, belum yang kat kebir tu, kunci motor, dia letak atas rak Quran. Dia letak atas nakuh-nakuh tikar. Dia cari paku-paku kat tepi dinding. Pak, dia letak anak kunci motor dia. Dia pun angkat takbir, mayang, Allahu Akbar. Allah tengah mayang tu, dah lah tahiyat akhir. Bunyi.
Peng, 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 peng. Bunyi motor. Macam motor Honda kat aku je. Rasa macam ya dah. Tok Imam sedang molek beri salamnya pun beri salam derah-derah kita tengok kat luar. Hai, motor aku mana? Tak ada motor. Maka ceklah CCTV. Serahkan pun dia ada CCTV. Cek. Lah, budak ni ambil motor. Gila cari kat rumah. Betul ada motor kat rumah dia. Budak ni umur berapa? 25 tahun. Syarat umur layak. Hilangkan ke tak? Masih lagi normal orang dia. Dari segi nisab, motor Honda Cut lebih 1000 ya. Cukup syarat yang berikutnya. Tapi syarat berikutnya adalah fi hirzin. Mesti barang tersimpan. Mencuri macam mana tadi? Pok saya nak pergi bayang. Tok Aking bincang dengan Cok Aking. Lepas tu saya nampak kunci motor tu, saya kenang motor Honda Cut ni. Jadinya kunci tu cuai dah. Cuai kecuaian pemilik yang telah menimbulkan keinginan orang lain pula untuk buat kesalahan berkenaan. Maka di sana tak boleh lagi untuk sabit kesalahan sampai tahap kena potong tangan. Adakah terlepas tadi? Tidak. Mestilah mengikut kebijaksanaan hakim juga. Salah tetap salah. Tapi mestilah qada yang sesuai. Takzir yang mengikut kebijaksanaan hakim. Jadi itulah muslimin-muslimat. Syarat-syarat berkenaan mesti dipenuhi dulu. Bukan mudah-mudah. Kita pun orang kampung pakai takak dia. Potong tangan dia. Tak boleh. Di sana Islam meletakkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Itu baru 5 perkara. Yang keenam, harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Sekiranya pencuri adalah rakan kongsi, dia tidak akan dihukum potong tangan kerana harta tersebut adalah miliknya bersama. Bagi kes anak mencuri harta bapa atau hamba mencuri harta tuan atau rakyat miskin mencuri harta kerajaan atau ketika keluburan, hukuman potong tangan tidak dikenakan. Baik. Tengah-tengah orang mogok lapar, berah tak cukup, berah habis. Kita ni baru ni tubik berita. Food security kita dalam keadaan yang meruncingkan. Pasal apa food security ni? Makanan asasi. Dari sudut berahnya, pengeluaran berah negara kita ni perlahan. Dah dengan COVID-nya pula, barang ekspor import pun jadi perlahan. Jadi membimbangkan. Sampai tahap, wallahu ta'ala alam, Allah nak uji kita. Lepas COVID-19 ni, COVID-20 pula. Wallahu a'lam. Kita dah tahu. Allah nak uji kita akan datang. COVID-20. Lebih bahaya pula mungkin. Wallahu a'lam. Tapi menyebabkan orang nak tanam tak boleh. Orang nak pergi kebun tak boleh. Macam-macam benda disekat. Allah pitih tak ada, belanja tak ada, segala benda ni. Laparnya amat parah. Berah kering kotang. Sampai tahapnya pergi cari pasar raya. Serbu pasar raya. Maka curi tak curi. Tapi bila tak nak potong tangan, di saat yang demikian, ada kelonggaran yang sampai tahap hukuman dia tak sampai ke tahap potong tangan. Itu muslimin-muslimat. Begitu juga dia mencuri dalam keadaan yang macam mana? Mencuri dalam keadaan terpaksa. Boleh jadi dia ni seorang ibu tunggal, ditinggalkan suami. Tidak, suaminya pula ni mungkin dia ni orang Rohingya. Tak ada anak beranak kat negara kita ni. Dengan pula ada anak sebaris 3 orang. Umur yang pertama 4 tahun. Umur kedua 3 tahun. Umur yang ketiga setahun. Setiga 4 umur anak dia. Sudah dah lah. Dengan nak pampersnya lagi, nak susunya lagi. Adalah orang Rohingya. Orang tengok sebelah mata. Tak ada orang nak tolong. Tak ada orang nak beri bantuan sekian-sekian. Kita ni kalau orang rakyat Malaysia mungkin zakatnya mudah, mungkin JKN-nya mudah. Rohingya dapat apa? JKN dapat ke tak? Jadi dalam keadaan tak ada anak beranak, sepupu sepapak tak ada, tok toyang tak ada. Aduh. Apa dia buat? Dia pergi pasar raya, mungkin pergi pasar raya Sabasung Bukit Kecek Pergi Bukit Kecek. Pakai jubah labuh. Anak nak susu ni. Berapa ni? Pergi kat susu Neston pun. Letak dalam jubah. Tak masuk dalam jubah ni. Kalau pasar raya Sabasung tu belakang tu ada besi galang kan. Besi galang. Nak jakah kat besi tu pelepuk jatuh sekilo. Warna ni. Orang tengok. Warna ni. Debar takutan dia apa.
Lari, apa takak dia. Mak, maka dari sudut umur, layak. Dari sudut nisab, susu mahal. Susu 5 kilo tu, kalau sekilo harga dia mungkin 100 ya. Kalau 5 kilo, 500 ya. Allah, nisab cukup. Orang jaga tak? Atas rak comel, ada orang jaga kat pintu masuk, pintu keluar, ada orang comel lah. CCTV ada. Layak. Maka di sana ditengok nilai yang berikutnya, syarat berikutnya. Kak, puan, bapa curi ni? Saya lapar. Saya susah. Anak saya sekian. Saya tak ada anak beranak sekian. Maka di sana syarat berikutnya, mestilah dia ni bukan keadaan yang terdesak. Ada telah terlepas, maka sama juga tadi. Mesti ada hukumannya sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Baik. Yang berikutnya yang ketujuh, pencuri sedar mencuri adalah haram. Dia ni baru masuk Islam mungkin. Orang asli ke, orang apa-apa ke, baru masuk Islam. Dia tak tahu curi ni salah macam mana. Ambil barang curi. Maka, tak dikira lah. Salah tak salah? Salah. Baik. Dan yang berikutnya, harta yang dicuri mestilah suci. Dia curi apa? Curi arak. Curi benda-benda yang tak suci di sisi Islam. Curi tak? Curi. Contoh je pergi kat kalau kat Kuala Lumpur kan, ada kedai panggil Speed Mart. Kan ada kan? Kat erak dia tu ada. Jual Tiger apa semua tu. Dia curi barang tu. Bukan sikit. Sebanda. Kalau ikut nilai yang dia, nisab cukup. Dia jaga dengan baik. Umur yang curi tu sekian-sekian cukup layak. Tapi tengok-tengok, dia curi Tiger tak setara. Air Tiger, air Rima. Maka tak boleh disabitkan hukuman sampai tahap potong tangan. Maka itulah. Kalau tuan-tuan tengok ini dalam buku Fiqh Manhaji, ada 8 syarat. Jadi muslimin-muslimat, kita pun tengok jugalah kan. Apa sampai tahap Islam ni dengan beri hukuman sampai tahap potong tangan. Memanglah negara kita tak praktikkan lagi, tapi marilah kita menyelaminya dengan cara melihat perspektif yang yang positif, perspektif yang rupanya begini Islam. Baik. Dia ni tuan-puan, potong tangan ni dia macam ke orang kecil manis lah. Kecil manis. Kecil manis macam mana? Allah, kecil manis. Pak tak boleh dah. Kaki ni, minta maaf pak, doktor terus terang ya. Kaki ni kalau lock lagi gangrene ni, habis melarat tang kelai. Kena buang lah pak. Buang kat mana? Sampai ke lutut pak kena buang. Kalau tak buang bahaya pak boleh merebak sampai organ lain. Maka redha lah. Buang sampai ke lutut. Kecil manis. Kemudiannya apa jadi kehidupan dia? Secara psikologinya, orang yang mengalami ujian yang demikian, saya ni lepas maya subuh, mang, jom mang, teh tarik mang, pergi. Oda teh tarik se kawan dia. Dah mang nak odam dia, air suang je. Tu dia. Air suang je pasal apa? Pakai kaki pasu dah ni, pakai tokak dah ni, marai dulu mungkin tahun lepas, potong dah gangrene dan sebagainya. Maka memberi satu kesedaran yang berkekalan pada diri dan watak dia, psikologi dia. Begitu juga lah kesalahan orang yang buat macam ni. Muslimin muslimat, orang curi ni dia punya nafsu dia. Lepas curi basikal, curi motor, lepas curi motor, curi kereta, lepas curi kereta, ropak bank. Kita Bandar Terengganu ni ada kisah dulu. Bawa tu, kenapa panggil? Skobeter. Skobeter pergi korek ATM. Kekong teri ATM terketu. Buat lari. Ada kisah kita Terengganu ni. Masuk surat khabar. Nampaknya nafsu curi ni, dia menyeronokkan bagi orang yang ada watak perangai yang macam tu. Dan tak akan mudah untuk sedarkan watak yang macam ni. Dan lagi parahlah kalau orang curi sampai tahap mencederakan, melukakan, sampai tahap membunuh, apatah lagi. Nah inilah sebenarnya Islam. Wak mari benda ni untuk mewujudkan keamanan, kedamaian. Kalau tengok syarat-syarat tadi, nak sampai tahap potong tangan, uish,
Jauh sangat, rapi sangat nak siapa tahap potong tu. Bukan mudah-mudah Islam nak buat siapa tahap potong tangan orang. Tapi itulah dia Islam, bila dah betul-betul cukup syarat-syarat, bila dijatuhkan hukuman, antara benda hikmah dia seperti yang tadi. Nak memberi kesedaran. Baik, tak ada dah tangan ni. Penutup lampu merah dah. Tak ada dah tangan. Learning, ada grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp. Ni masukkan grup WhatsApp. Operasi di Kampung Tiong. Nak pergi cek target suti rumah. Dia ni bekasan misalan kah? Bekasan potong tangan dah. Left group. Mu nak ajak aku buat kerja macam ni. Dia ni bila tangan dah tak ada, memberi kesan kehidupan pada dia. Nak bekerjanya, nak bawa motornya, nak basuh beraknya, nak mandinya, nak dukung anaknya, memberi kesan yang menyeluruh sepanjang hidup dia. Inilah yang berlaku bila mana secara teorinya dilakukan oleh hukuman Islam kepada pesalah-pesalah jenayah, antaranya mencuri. Jadi sekadar itu sajalah muslimin muslimat yang kita boleh bahaskan pada malam ini berkenaan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir diutuskan untuk umat manusia. Moga-moga kita yang menjadi umat akhir zaman setelah wafatnya 1400 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang perlu pamerkan Islam ini seperti apa, comel dia macam mana, dan kita nak mendamaikan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam, bahawa Islam ni sebenarnya nak bawa satu mesej kedamaian. Jadi sekadar sajalah, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, dan tajuk kita pada masa yang akan datang adalah mengenai saki baki agama dalam Arab Jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah ni berkhidmat, kita tengok juga apa agama yang masih ada waktu baginda Rasulullah diutuskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.